Khabar semua murid-murid ustazah yang ustazah sayangi? Alhamdulillah. Semoga murid-murid sentiasa dalam keadaan yang sihat, walafiat dan dilindungi oleh Allah sentiasa. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam bidang hadis yang bertajuk Yang Mudah Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Baiklah, sebelum itu, murid-murid hendaklah memastikan murid-murid duduk dalam keadaan yang tertib, berpakaian menutup aurat dan jom kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, di akhir pembelajaran diharapkan murid-murid dapat mencapai objektif-objektif ini. Yang pertama, membaca hadis yang dipelajari dengan betul. Yang kedua, memahami hadis yang dipelajari dengan baik. Dan yang ketiga, diharapkan murid-murid dapat mengamalkan hadis yang telah dipelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian murid-murid. Baiklah, kita lihat apakah hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, inilah hadisnya. Jom kita baca bersama-sama. Ikut ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kita ulang. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawah Abi Dawud wa Tirmizi. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Dawud dan Tirmizi. Baiklah, sebelum kita ulas lebih lanjut tentang pemahaman hadis, apa kata kita fahami terlebih dahulu apakah pengertian hadis? Apakah hadis murid-murid sekalian? Ini adalah pengertian hadis. Hadis ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan baginda, pengakuan baginda atau sifat baginda. Pendek kata, apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. Baiklah murid-murid, hadis ini penting kerana hadis merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran, di mana hadis ini berfungsi untuk menjelaskan hukum yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran secara terperinci. Baiklah, kita lihat pengertian hadis. Jadinya di sini kita huraikan satu persatu. Adab mengasihi orang muda. Maksudnya, kita yang lebih tua hendaklah mengasihi orang yang lebih muda. Seperti mana kamu hendaklah mengasihi adik-adik kamu, orang yang lebih muda daripada kamu. Begitu juga ayah kamu perlu mengasihi kamu yang lebih muda daripada ayah kamu. Bagaimana caranya murid-murid? Jom kita lihat bersama-sama. Yang pertama, hendaklah berbicara dengan nada yang mesra. Kita hendaklah berbicara dengan nada yang mesra kepada orang yang lebih muda daripada kita, adik-adik kita contohnya. Yang kedua, mewujudkan hubungan yang baik dengan orang yang lebih muda. Jangan bergaduh, mesti berkawan baik-baik, mesti menjalinkan hubungan dengan baik. Yang ketiga, kita hendaklah menasihati orang yang lebih muda dengan kata-kata yang baik.
Baiklah, seterusnya kita lihat adab mengasihi orang muda. Yang keempat, hendaklah melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Murid-murid, kita hendaklah melihat orang yang lebih muda dengan penuh kasih sayang. Dan yang seterusnya, yang kelima, hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik. Contoh seperti gambar ini, ayah menunjukkan contoh teladan yang baik dengan mengajak ahli keluarga solat berjemaah bersama-sama. Baiklah, yang seterusnya kita lihat pula bagaimana adab menghormati orang yang lebih tua. Kita sebagai anak-anak perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita, sama ada ibu bapa kita sendiri ataupun orang lain. Baiklah, yang pertama, kita hendaklah memanggil orang yang lebih tua daripada kita dengan panggilan yang terhormat. Contohnya, ibu, ayah, kakak, abang kalau adik-beradik kita, ataupun keluarga kita. Kalau bukan keluarga kita, kita panggil dengan panggilan puan, tuan, encik, makcik, pakcik, ataupun mak saudara kita, pakcik, makcik, ataupun nenek atuk kita, nenek atuk. Dan jangan sekali-kali menggunakan panggilan yang kasar seperti woi, kau, dan sebagainya dengan orang yang lebih tua daripada kita. Baiklah, yang kedua, kita hendaklah meminta nasihat dan bimbingan. Sentiasalah meminta nasihat dan bimbingan daripada orang yang lebih tua. Kerana apa? Kerana ilmu mereka lebih banyak daripada kita. Kata pepatah, mereka lebih banyak makan garam daripada kita. Murid-murid, kita perlu meminta nasihat dan bimbingan daripada orang yang lebih tua. Bukanlah lari dan tutup telinga apabila mereka secara sukarela menasihati kita. Ingat ya murid-murid, yang ketiga, kita hendaklah taat kepada orang tua kita. Contohnya, sekiranya ibu bapa kita melarang kita melakukan sesuatu perkara, kita janganlah pula melakukan perkara tersebut. Dan apabila kedua orang tua kita contohnya meminta bantuan daripada kita, hendaklah kita membantu kedua ibu bapa kita. Yang seterusnya, kita hendaklah mendahulukan orang yang lebih tua dalam semua hal. Contohnya, ketika beratur menaiki bas, perlu mendahulukan orang yang lebih tua. Contoh yang lain, sekiranya hendak makan, kita perlu dahulukan ibu bapa kita terlebih dahulu. Biarlah kita ambil makanan lebih lambat sedikit. Baiklah, yang seterusnya, kita hendaklah sopan santun dalam berbicara. Jangan sesekali bertutur dengan bahasa yang kasar dan kesat. Ya murid-murid? Baiklah, yang seterusnya, kita hendaklah sentiasa memberi salam apabila bertemu dengan orang yang lebih dewasa ataupun lebih tua daripada kita. Mudah kan murid-murid? Baiklah, yang seterusnya, kita hendaklah ringan tulang untuk membantu orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya, kita bantu ibu kita menyapu sampah di rumah. Kita bantu ibu kita mengemas laman di rumah. Kita bantu ayah kita cuci kereta dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya, yang mana yang terakhir sekali, kita hendaklah sentiasa bersikap lemah lembut dengan orang yang lebih tua. Bersopan santun, lemah lembut, itulah sebenarnya adab seorang Muslim. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula kesan mengasihi orang yang lebih muda. Apakah kesannya? Baiklah, yang pertama, apabila kita mengasihi orang yang lebih muda, insya-Allah kita akan lebih disayangi dan dihormati. Kerana apa? Kerana
kita telah memberikan rasa kasih kita kepada orang tersebut dan semestinya kita juga akan disayangi dan dihormati. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Tentulah bahagia murid-murid sekiranya kita saling sayang menyayangi sesama keluarga. Tiada pergaduhan dan tiada sengketa. Yang seterusnya, yang ketiga, masyarakat hidup aman. Begitu juga dengan masyarakat sekeliling kita. Sekiranya kita sentiasa mengasihi orang yang lebih muda di dalam masyarakat, kita akan hidup di dalam keadaan aman dan damai bersama-sama masyarakat setempat. Dan yang seterusnya, yang kelima, akan wujud kerjasama dalam semua urusan. Tentulah orang lain akan sentiasa ingin bekerjasama dengan kita kerana akhlak kita yang baik. Dan yang kelima, orang yang lebih muda akan menjadi lebih sopan. Tidaklah dikatakan kurang hajar. Orang yang lebih muda hendaklah lebih sopan santun supaya kita dikasihi